Toharah dan bahagian air. Ibadah tahun 1. Pengertian toharah. Toharah ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Maksud toharah dari segi syarak pula ialah membersihkan diri daripada kotoran dan hadas. Toharah membolehkan seseorang itu mengerjakan ibadah seperti solat dan tawaf. Maksud taharah di sini adalah bersuci, iaitu kita bersihkan diri kita dari kotoran, daripada hadas ataupun daripada najis supaya kita boleh buat ibadah lain seperti solat. Apa contoh najis yang kamu tahu? Contoh-contoh najis seperti tahi, darah, air kencing dan juga muntah. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, kita kena bersihkan diri kita daripada segala najis dan juga kotoran maupun hadas. Jadi macam mana pula cara kita nak bersihkan segala najis dan kotoran? Cara-cara toharah mengikut syarak adalah seperti berikut. Yang pertama, kita bersihkan diri kita dengan cara berwuduk. Wuduk adalah syarat sah solat. Sekiranya kita tak wuduk, maka solat kita tidak sah. Dengan wuduk, diri kita akan bersih dan suci dan kita boleh menunaikan solat. Cara mensucikan diri yang kedua pula adalah istinja. Istinja maksudnya kita bersihkan diri kita daripada najis. Sekiranya kita membuang air kecil ataupun air besar, kita perlu mencuci bersih. Itu dinamakan istinja. Cara toharah yang ketiga pula adalah tayammum. Pernah dengar tak perkataan tayammum ni? Tayammum ni adalah pengganti wuduk. Sekiranya tempat kita tiada air untuk kita berwuduk, kita boleh bertayammum. Tayammum ni dia tidak menggunakan air. Cukup hanya dengan menyapu debu suci di bahagian anggota tayammum. Itu adalah tayammum. Yang terakhir, cara membersihkan diri adalah dengan mandi. Dengan mandi, badan kita akan bersih, hilang dari segala kekotoran dan badan kita juga akan menjadi segar. Hukum dan dalil toharah. Hukum toharah atau bersuci adalah wajib. Sebagai seorang Islam, kita perlu sentiasa berada dalam keadaan yang bersih dan suci. Dan kita wajib menyucikan diri kita sebelum menunaikan ibadah wajib. Dalil toharah. Allah ada menyebutkan dalam Al-Quran tentang bersuci. Ayatnya seperti berikut. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Dia menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Bahagian-bahagian air. Air terbahagi kepada 5. Air mutlak, air mustamal, air musyammas, air mutaghayyir dan air mutanajjis. Ada air yang kita boleh guna untuk bersuci dan ada juga air yang kita tak boleh guna untuk bersuci. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan boleh menyucikan. Air mutlak ni adalah air yang turun daripada langit ataupun yang keluar daripada bumi. Apa je air yang turun daripada langit? Contoh macam air hujan, salji, itu air mutlak. Yang keluar daripada bumi pula seperti air perigi, air mata air, air laut. Air paip yang kita selalu guna untuk mandi tu pun dikira air mutlak. Air mutlak ni kita boleh guna untuk menyucikan badan, kita boleh guna juga untuk berwuduk. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ni adalah air yang kita telah gunakan untuk berwuduk. Contohnya kamu wuduk dalam sebuah baldi yang airnya sikit. Tapi nanti bila kita nak wuduk lagi, kita tak boleh pakai air dalam baldi tu. Kita kena
guna air yang lain. Air ini suci, tapi kita tak boleh gunakan semula untuk berwuduk ataupun mandi wajib. Yang ketiga, air musyammas. Air musyammas adalah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Apabila ada air dalam bekas besi ataupun tembaga dan diletakkan di bawah cahaya matahari, air itu akan menjadi panas. Panas disebabkan cahaya matahari. Air musyammas ni suci dan boleh digunakan untuk bersuci, tetapi makruh sebab ianya membahayakan kesihatan. Kalau ada air yang terdedah dengan cahaya matahari dan air itu sangat panas, kita seeloknya jangan guna air itu. Kalau pakai, ditakuti kita kena penyakit kulit, gatal-gatal ataupun merah-merah. Sebab tu kalau boleh jangan pakai air yang terdedah dengan matahari. Yang keempat, air mutaghayyir, iaitu air yang telah berubah sifatnya. Contoh seperti air sirap, air kopi, itu kan kita buat daripada air minum kan? Tapi dia sifat dia dah berubah sebab dicampurkan dengan kopi ataupun campurkan dengan Milo jadi Milo ais ataupun campur dengan sirap jadi sirap ais. Kita tak boleh pakai untuk bersuci. Air mutaghayyir ni suci tapi kita tak boleh guna untuk bersuci. Boleh ke kita wuduk pakai air sirap ataupun kita wuduk pakai air kopi yang panas-panas tu? Boleh ke? Tak boleh. Itu adalah air mutaghayyir. Yang kelima, air mutanajjis, iaitu air yang terkena najis. Kalau ada air tu dah terkena najis haiwan ke, najis manusia ke, kita tak boleh guna air tersebut sebab ianya najis. Kalau kita pakai untuk berwuduk, wuduk kita jadi tak sah sebab kita berwuduk dengan air mutanajjis. Jadi air mutanajjis ni tidak suci. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung pelajaran kita di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.